Okey. Katakan orang kat Sungai Besar, lalu katakan saya pergi Sungai Besar, saya pergi nampak satu kedai makan, saya makan. Sedap betul. Tapi saya bukan tiap-tiap hari pergi Sungai Besar. Mungkin itu sepanjang hidup saya sekali ya pergi Sungai Besar. Sebab tu saya kata kadang-kadang satisfaction doesn't mean repeat patronage. Lebih-lebih lagi for a certain type of industry. For a certain type of industry. Macam tadi lah, you ada kedai makan tepi jalan. Jalan tu very busy kan. Macam saya ada orang kata apa nama, balik ke Johor, saya nak pergi rumah mak mentua saya dekat Mersing, saya akan lalu keluar dekat Air Hitam, ada apa Putu Bambu Juriah. Setiap kali balik saya akan pergi. Tapi saya bukan orang situ, maknanya mungkin setahun saya balik berapa kali. Kan? Jadi tak adalah macam selalu. Kan? Ataupun mungkin satu tempat-tempat yang kita jarang pergi, mungkin setahun, mungkin seumur hidup sekali. Sedap, tapi kita tak akan datang lagi. Tapi dalam actual world, memang satisfaction will almost guarantee repeat patronage. And how are you going to ride on this thing? Is that by introducing frequent shopper programs. Kan? Macam dalam Shopee pun ada, dalam online pun ada. Siapa yang selalu beli, kita boleh bagi diskaun lebih banyak. Kan? Kadang-kadang kita bagi, contohnya macam Popular ke MPH, kan? You ada card kan? Kan? You jadi ahli, you boleh dapat diskaun. Okay. Tapi sedar tak? Selalu reward dapat selepas pembelian. Contohnya katakan kita beli satu laptop, kita akan dapat free printer. Kalau kita beli ni dapat ni. Sedar tak? Benda tu berlaku selepas. Tapi shaping ialah reinforcement perform before the desired behavior actually takes place. Maknanya macam Shopee ke Foodpanda ke, dia akan bagi voucher dulu. Reinforcement perform before the desired behavior. Maknanya saya akan bagi dulu voucher, sebab dengan voucher tu akan menyebabkan you beli barang saya. Kalau yang sebelum ni dia kata macam, "Oi, aku nak beli benda tu sebab dapat benda free." So maknanya beli dulu baru dapat benda free. Lepas tu bila dapat benda free baru tu lah kecilnya. Tapi yang ini dia kata, okay, saya bagi voucher 50% ataupun voucher lepas ni pembelian, next pembelian dapat 50%. Orang tu kata, itu itulah nama shaping. Bagi dulu, kan? Supaya kita harap desired behavior akan takes place. Selalu orang akan bagi voucher, nak tahu kenapa? Berbanding dengan sebelum beli, datang-datang kedai. Okay, sebelum beli kita bagi seorang cawan free. Sedar tak? You dah incur cost. Sebab ada orang ambil cawan, dia balik. Betul tak? Selalu ada orang kata, kita masuk depan, sedar tak sekarang dah jarang orang bagi free sample, ramai orang bagi voucher. Maknanya macam ni lah shaping, bagi dulu free sample bagi semua. Sebab free sample you incur cost. Kalau zaman dulu banyak free sample, maknanya you incur cost. Ada 100 orang, 95 orang ambil balik. Okey, nantilah dulu, tak fikirlah apa benda semua. Kan? 5 orang akan beli. Tapi you ada cost keluarkan 95 benda tu. Tapi dengan voucher, kalau 95 orang tu tak pakai, you tak ada rasa apa-apa pun. Kan? It is just a number, a discounted number. Okay, mass versus distributed learning. Okay, should a learning schedule be spread out over a period of time ataupun bunch up all at once? Okay, sebagai contoh you sedar tak iklan susu, kan? Iklan susu nampak comel-comel, iklan susu budak, kan? Padahal dia sentiasa ada. Sebab tu dia kata spread out over a period of time. Budak kecil mana boleh beli susu? Tapi bila you bagi you punya learning schedule, you spread, sebenarnya you nak educate the customer, your current customer and your potential customer and your future customer about your product. You tahu budak baby tak akan beli, tapi baby suka tengok benda tu comel. Sebenarnya you dah educate dia daripada dia kecil. Okay, susu dah besar kena beli Dutch Lady. Dah besar, you tengok lama-lama you dah terbesar, you dah terbiasa tengok apa, you terus beli Dutch Lady. Sebab tu learning schedule untuk produk-produk yang dah lama, contohnya Colgate ke apa benda kan, dia selalu spread out over a period of time. Sebab dia kata
dia fikir sekarang dia iklan untuk orang yang sekarang dah beli dan juga untuk orang yang akan beli nanti. Lepas tu apa pula namanya dengan learning schedule to bunch up all at once? Okay, sebagai contoh, macam hari tu Shopee 11-11 kan? So iklan dia nampak tak? Dia bunch dalam masa sebulan. Dia tak buat Shopee 11-11 tu start daripada awal tahun, dia tak buat sikit. Itu namanya bunch. Bunch up all at once. Selalu dia event itu lebih immediate, kan? Selalu ni you buat macam tu lah, nak buat sale ke apa semua. You mana ada buat sale, you advertise to your customers since January, kan? Ada tak Januari orang advertise year end sale? Tak ada kan? Tapi mana tahu tak ada orang try kan. Kalau you try, remember lagi 11 bulan lagi untuk year end sale, lagi 10 bulan lagi. So you build curiosity kan, orang kata. Lepas tu di anticipation, bila ni nak sale, bila nak sale. So that is the difference between mass and distributed learning. Okay, so then what is observation learning? Memang kita tahu kita banyak benda yang kita buat sekarang, it is because of our due to observational learning process. Kita tengok, saya nak tanya you kat sini, siapa sebenarnya suka minum, pergi Starbucks tapi tak nak pergi Starbucks sebab tak kerti nak order? Ataupun pergi Starbucks, you akan tengok macam mana orang order, kan? Sebab mana ada orang datang-datang dengan penuh confident, kawan minum Starbucks, aku nak minum Starbucks, datang-datang dengan penuh confident, saya nak frappuccino latte, kan? Apa benda semua, tak ada. Dia orang akan tanya, latte ni apa? Ni apa? Kalau yang ni apa? Americano apa? Kan? Ataupun sebab a lot of us, they want to skip embarrassment, tak nak malu. So dia akan tengok, okay, macam ni budak ni order, macam ni budak ni order. Oh, tu nama makanan tu. Kan? So sebenarnya we owe most of our purchasing behavior nowadays through observational learning. Kita memang sebenarnya banyak kita belajar daripada observation. So observational learning also known as modeling. Kita model kepada sesuatu, kita observe learning. Kita observe apa orang buat. Saya sebagai satu contoh, saya nak tanya kat sini, saya rasa mungkin minggu lepas pun saya dah tanya. Saya tak tahu this class or the other class. Kat sini siapa dah jadi lecturer? Kan saya dah tanya, siapa dah jadi lecturer, siapa dah jadi cikgu? Day one in the office, you akan imitate lecturer ataupun cikgu yang you paling suka. So dia kata, aku suka lecturer tu style mengajar macam ni, style dia macam ni. So aku suka, so aku rasa mesti student suka. Ataupun jadi cikgu, ini cikgu aku paling ingat sekali macam mana dia ajar. You akan imitate. Sebab bukan senang, you are at a new environment. Macam mana tak ada benda ni semua dan tak ada orang nak ajar you. You akan, doktor ni dulu ajar best macam ni cara dia. Kan? So you will imitate. Macam ni lah, observational learning. Orang tu belajar macam mana nak pakai chopstick lah, apa benda semua kan. Observational learning. Tengok. Orang dia kelakar tu. Kadang-kadang orang tengok macam sportsman kan. Sometimes we don't need that sporting goods. Kita tak perlu pun macam kasut untuk laju ke apa semua, sebab kita pun jangan jogging, ataupun kita jogging pun besya-besya, ataupun kita pakai untuk setahun 2 kali je lah ada something dekat universiti. Tapi bila kita tengok Ronaldo lagi laju, yang ni hebat lah, orang ni main pingpong pakai bat tu, dia buat smash power lah. Sebab kita observe, kita beli. Tapi sebenarnya kita tak capable. Dia orang dah okay. For sports, sportsmen, they underwent conditional training. Macam mana nak condition badan dia, macam mana nak condition dia punya stress dia, macam mana nak condition dia punya teknik dia. Dia banyak belajar conditional training. Macam ni orang tengok observational learning. Orang tengok Lee Chong Wei minum 100 plus pump semua orang minum 100 plus. Kita observe. Ni sihat itu jihad. Kita observe.
Nilofa F9. Okay. How consumers process information? Banyak information. Kadang-kadang stres tak? Contohnya nak beli laptop kan. Nak beli laptop untuk buat kelas online ni kan. You pergi keluar, you pergi cari benda semua. Apa benda ni semua, you pergi cari. Lagi you cari, lagi you pening. Kan? Lagi cari, lagi you pening. Lagi you cari, lagi you pening. Kata, yelah sebab kita banyak information. Kita tak tahu mana kita nak store. Okay. So, dalam kita cari information, satu, kita kena cerita tentang storage data. Mana kita simpan kita punya maklumat ni. Okay. Kita ada sensory store. Sensory tu apa? Apa nama tu? Deria. Sensory store. Lepas kita ada short term storage, kita ada long term storage. Kadang-kadang sedar tak benda yang macam kadang-kadang kita benda yang senang kita ingat. Benda tu sebab baru berlaku. Itu ialah short term storage, benda yang lama berlaku. So nanti kita akan, ialah macam mana kita nak dapatkan maklumat daripada yang kita dah store lama apa semua. Okay, ingat tak tadi? Bila kita cerita tentang kita dapat banyak sangat maklumat. Contohnya, kadang-kadang pagi you keluar, nak beli laptop. Nak beli laptop untuk buat kelas online you mesti nak ada kamera. Kan? You nak dia punya semua okey lah. Laju, dia punya RAM dia apa semua pun kuat kan. Nak proses data, everything. Storage dia, you pun nak SSD. You pergi lawyat, you pergi mana semua. You sedar tak? Pagi niat memang nak beli laptop, duit dah ada. Kata you ada 4,000 lah, 4,500. You dah pegang ni. Sampai balik pukul 5, you tak beli apa pun. Lepas tu balik, nanti lah. Bulan depan nak beli. You dah jadi information overload dah. Sebab terlalu banyak maklumat, you dah malas nak fikir. Betul lah, pernah berlaku kan pada kita semua. Information overload. Okay, so apa maksud encoding encode tadi? Encode ni ialah kita proses, kita select perkataan yang kita dengar ataupun visual yang kita tengok tu untuk represent an object. Contohnya kan, macam saya nampak macam tengah baca buku kan, burger. Perkataan burger tu saya gunakan untuk simpan McDonald. Bila saya kata burger, perkataan burger tu mengingatkan saya pada McDonald. Ataupun saya nampak macam apa nama, saya nampak macam, kabus lah hari ni kan, kabus hari ni. Kabus ni sedap minum apa nama, pergi Starbucks lah, minum sejuk hari ni, pergi Starbucks, nampak tak? Bila saya associatekan dengan, saya nampak kabus, saya associatekan kabus dengan apa nama, Starbucks. Itu namanya encoding. Saya pilih perkataan ataupun gambar yang saya nampak untuk represent sesuatu. That is encoding. Okay. Kemudian kita nak tadi, kita ada information tadi that we have stored either short term or long term punya storage. Macam mana nak dapatkan balik? So we retrieve our data, information tadi. So how are we going to retrieve? We can also, dia ada chunking. Retrieve tadi ambil balik, kita ingatkan balik. Ingat tadi balik, mungkin kita boleh pakai encode tadi. Kita ingat pakai nama, pakai bunyi pun boleh represent kan. Tapi what is chunking? Chunking ni ialah, you sedar tak? Ada banyak maklumat kita dah record. You record apa yang you dah record. Contohnya macam dulu you code data sejuk sama dengan Starbucks. Sekarang ni pula you dah terfikir pula macam bau kopi teringat Starbucks. So you dah record dulu sejuk you teringat Starbucks. Sekarang bau kopi ataupun perkataan kopi je ingat Starbucks. So you chunking je lah, you record apa yang you dah pernah record dulu. That is chunking. Ingat chunking Which one is easier to remember? Ingat tak nombor telefon kita? Macam mana kita sebut nombor telefon kita? Okay, sekejap.
Suniah. Suniah Dilah. Ada ke nama Suniah? Ya, Suniah. sir. Okey, boleh tak you sebut nombor telefon you? Saya nak dengar kuat-kuat. 012 141 28082. Nampak tak? You sebut macam ni kan? 012 412 8082. Sedar tak kita manusia selalu sebut nombor macam tu kalau nombor telefon. Okey, siapa? Amira. Amira? Amira ada berapa Amira? Tak apa kalau tak ada Amira. Okey, kalau tak ada Amira kita Aisyah Razwan ni, Aisyah. AISHA Razwan. Saya Sebut nombor telefon. 013-967-360. Kan, okey. Cuba you sebut style atas ni. Sekali nafas. 013-967-360. Sudah tak? You cakap macam tu kan? Sebenarnya 360. Sama juga you sebut macam bawah. Walaupun laju. Betul tak? Sebab manusia manusia dia akan, kalau nombor dia akan pecah-pecahkan. Sedar tak sedar kalau you nombor akaun pun you sebut sama. Nombor IC pun sama. 76 Serius. Semua akan sebut nombor lebih kurang sama. Serupa juga, you sedar tak you pergi dekat ATM. You try dengar, kan kadang kita letak apa nama, key, apa nama, kita punya nombor PIN kan. You sedar tak bunyi dia kan? Tet 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 tet. Kan? Tet tet tet. Dah tersebut pula kan. Tet tet tet. Kan? Kita akan sebut itu. Dan kita akan dengar orang sebelah kan beratur, dia akan, kita kata ada 3 ATM machine, kita pun akan dengar. Orang akan masuk. Kita jarang dengar orang masuk ATM punya PIN dia. Dia akan ada lagu. Dia akan ada lagu. Sebab tu you akan sedar. Sebab tu manusia selalu dengan number, selalu dia akan compartmentalizekan number tu, dia akan dia akan pecah-pecahkan supaya kepada apa nama benda yang dia boleh senang faham. Okey, ni content dan captive. Okey, ini apa konten-konten yang penting? Okey, contohnya. Macam mana kita nak tarik pelanggan? Ini ialah yang baru kan. Ini kira data 2019 Katakan zaman dulu kita kata macam belilah sekarang. Kalau iklan kan, jangan rebutlah peluang ini. Nampak tak dulu? Makes them act. Padahal zaman sekarang 2019 the latest data kata you buat iklan yang makes you punya customer untuk bertindak 7% je. Lepas tu dulu pun kita suka buat iklan yang terkejut. Apa tak masuk, jualan tak masuk akal, benda tak pernah berlaku. 11% ya. Sekarang punya consumer dia nak benda macam ni, nampak 27%. They want us as seller to tell them something new. Apa benda baru ni? You sedar tak, nasi lemak ada berjuta nasi lemak. Telur masin ada berjuta telur masin. You jual laptop ada 200-300 jenis. What is new about your product? Tu. Yang kedua, 25% ialah entertains them. Sebab tu you nampak macam iklan Kokom kan, dia ada banyak nilai entertainment dia. Lepas tu baru masukkan message. Kemudian yang ketiga, inspire pun 25%. Teaches them something new pun 25%. Lepas tu benda-benda yang you rasa macam recent, terkejutkan orang. Act now. Semua tu dah in the past. Sebab tu saya kata sekarang banyak orang memerlukan satu cognitive processing. Orang suka lagi, zaman sekarang pengguna lebih suka berfikir. Okay. Ni dah kita tadi saya cerita pasal cognitive kan. What is cognitive learning? Rupanya kita belajar kena ada sequence. Boleh tak kalau kita belajar, siapa kat sini cakap tak setuju dengan saya? Boleh tak kita belajar buat kek, kita start daripada belakang dulu. Kita start daripada bakar dulu.
Ada orang faham tak? Boleh je. Kita Boleh tak bakar, boleh? lepas bakar kita cari telur, lepas tu kita tu, boleh tak? Sebab tu saya kata cognitive learning kena sequence. Super juga. Saya ambil satu contoh, belajar semayang. Boleh tak you ajar terbalik? Semua rukun semua ada, tapi you dalam bentuk terbalik. Ataupun you bukan terbalik, macam contohnya kita nak cerita pasal ambil wuduk. Nak ajar ajar ambil wuduk. Kita cuma cerita basuh kaki sampai gulali, tangan sampai pergelang, sampai siku, apa nama kepala, apa benda semua, niat. Lepas tu orang kata, okey, semua cukup, mana satu lah? Sebab itulah cognitive learning dia ada sequential. Nak belajar kena ada sequential. Susah tak kadang-kadang you tak boleh belajar dekat orang yang kelam kabut. Dia datang tu, okey, dia excited dia ajar you. Contohnya benda-benda teknikal lah. Kau boleh ajar aku tak? Macam mana nak buka, nak tukar tombol pintu kat bilik? Okey. Dia excited nak mengajar, habis semua dia cerita. Tapi benda tu betul. Cuma sequence dia terbalik. Ataupun sequence dia, ni lompat lompat tu kan. Okey, cognitive learning again is a sequential punya proses. Lepas tu dia ada mental processing, mesti pakai otak. When people face problems, they wish to resolve. Itulah barulah berlakunya pembelajaran. Dan pembelajaran itu berkesan. Sebenarnya dalam keadaan sekarang, bila kita belajar benda yang kita nak pakai, kita akan semangat. Kita belajar benda yang kita tak nak pakai, ni contohnya macam sekarang lah. Dia kata, apa aku belajar consumer behavior? Bukan aku nak pakai pun. Tak semangat. Ataupun dia kata, minggu depan aku nak masuk ISET virtual run. Nak lari ni. Tapi aku ni tak boleh lari, aku nak kuruskan badan 20 kilo minggu ni. You pergilah belajar. Macam mana nak kuruskan badan 20 kilo seminggu? Oi, semangat you belajar. Betul tak? Berbanding sekarang you tengah kurus, you tak badan solid, semua ada masa semua. Lepas tu orang nak cerita pasal macam mana nak jadi, nak solid. Aku dah solid dah. Dah okey dah, lean, apa benda semua. So saya kata, sometimes nowadays it is very shocking lah. Kita tumpukan perhatian bila benda tu kita nak pakai. Kita tak nak pakai, memang kita tak tumpukan perhatian langsung. Okey. Benda yang kita belajar hari ni, yang ni sekarang, akan ada lagi pada chapter yang akan datang. Lebih-lebih lagi, dia try component attitude model ni. Ada banyak model. Okey. Okey, saya terang satu-satu. Dalam cognitive learning ada banyak cara. One is generic state of cognitive learning. Ni generic maknanya boleh digunakan dalam apa-apa situasi lah, generic. Satu, knowledge, evaluation, behavior. Belajar, dapat you cari maklumat, you evaluate, lepas tu barulah you buat benda. Contoh, nak beli cawan gambar unicorn, kan? You cari maklumat, that is knowledge. Lepas tu you evaluate, okay, murah, tak boleh kena air panas, takut pecah, kan? Lepas tu behavior je lah, okay, you beli. So you ada KEB, knowledge, evaluation, behavior. That is according to generic state of cognitive learning. Ni cawan anak saya. And then you have AIDA. AIDA ni dalam marketing you selalu sangat dengar. Dalam marketing, dalam banyak. Okay, AIDA, what is AIDA? Macam you nak jual barang juga. Katakan macam tadi lah, nak jual ni. You menggunakan konsep AIDA ni. First kali you tarik attention orang tu. Kan there are a lot of marks. Ada banyak cawan mark ni kan, ada banyak. So what you have to do is to attract the attention to your mark. Dah attention, lepas tu you tarik interest dia, minat dia. Sekarang you dah tumpuan dia tengah jalan tengok, tarik attention. Lepas tu macam mana nak tarik minat dia pula? Dah tarik minat, lepas tu tarik desire dia. Minat tak semestinya kalau ada keinginan. So keinginan nak beli, action beli. That is AIDA. Attention, interest, desire, action. Tarik attention dulu, bagi dia minat, dapat timbulkan keinginan dia untuk beli, lepas tu baru dia beli. So that is AIDA. Okay. And then innovation adoption pun sama juga, lebih kurang macam AIDA juga. Tapi dia first, instead of attention tadi, dia first kali you kena promote awareness tentang produk you wujud, company you wujud. Kemudian barulah tarikkan minat.
dah minat, orang tu akan evaluate lah. Oh, dia cuba. Dia ada je. Innovation adoption punya model ni dia ada cuba. Lepas tu baru dia pakai. So aware, timbulkan awareness of your potential client. Mana dia tahu dia punya produk wujud, bagi dia minat, bila dah minat, dia evaluate, lepas tu dia akan cuba, lepas tu bila dah cuba dia kata okey, dia akan terus tukar lah, pakai brand new saja. Okey, try component attitude model, dia ada kognitif, efektif dengan kognitif. Kognitif tadi, macam tadi lah, you nak knowledge, you nak dapat benda ni. Cuman efektif, dia efektif dalam bentuk perbuatan. Okey, bukan. Kognitif tadi ialah knowledge dengan perception of the features of produk tadi. Itu ialah knowledge, you nak tahu lebih maklumat tentang produk tu. Efektif ni ialah sebenarnya emotion dengan feeling you terhadap produk tu. Okey, sekarang you bagi banyak maklumat. Okay, you nak jual barang, you bagi banyak maklumat tentang produk you kepada potential customer. Kemudian dalam tu, supaya you dapat ubah emosi dengan dia punya feeling terhadap produk you. Baguslah produk ni. Produk ni baik lah. Kan? Kognitif tu ialah you timbulkan satu kebarangkalian kepada dia untuk dia ambil tindakan. Timbulkan niat dia untuk membeli. So kognitif ni sebenarnya ialah ekspresi pembeli terhadap niat untuk membeli. So tadi you bagi dia banyak knowledge, lepas tu you ubah dia punya perasaan terhadap produk you. Contoh sebelum ni tak suka kan, you jadikan dia suka, minat. Lepas tu you ubah, kognitif ni maknanya you ubah niat dia untuk jadi, daripada tak nak beli jadi beli. So that is try component attitude model. Next chapter pun ada lagi. Consumer decision making ni pun sama juga, macam nak beli barang. First kali need recognition, saya sedar my need is sekarang saya lapar. Okay, search and evaluation, pergi cari, okay, ke mana, dekat tepi rumah tu ada jual nasi lemak, itu ada jual ni ada jual nasi dagang, ni ada jual nasi kerabu kan. Kemudian purchase, beli. Saya decide, tadi kan dah search, lepas tu evaluate, saya nak nasi dagang, saya beli, oh post purchase evaluation tak sedap, next time tak nak beli. So that is consumer decision making process. Lepas tu yang tadi kan ada innovation ni tadi. Ni ada yang revised version pula, ialah knowledge, persuasion, decision, implementation and confirmation. Bagi maklumat, knowledge, you persuade orang tu untuk beli, lepas tu dia decide, dia beli, lepas tu dia kata saya puas hati. So dia confirm memang dia akan beli barang tu. So that is that process. Banyak teori ni. Simple consumer journey pula, consider nak beli. Nak dapat orang nak consider you punya beli pun susah. Sebab contohnya kan, you jual sos tomato, ada beratus brand sos tomato, mungkin ada 20 lah brand sos tomato dekat rak. Macam mana you nak timbulkan satu perasaan kepada potential customer tu untuk consider barang you dulu? Nampak aku tak pernah try lah benda tu, aku nak try lah. Lepas tu dia angkat, evaluate, dia beli, post purchase experience, sama ada dia suka kan, dia suka, lepas tu dia advocate maknanya dia, orang tanya, dia backing you. Dalam kata lain dia macam bila orang cerita tentang, aku nak beli sos tomato, kau kena beli sos tomato macam ni, power lah. Dia akan jadi orang yang akan advocate, dan juga dia akan form strong bond you dengan, maknanya you dah tak pilih benda lain lagi. Lepas tu dalam expanded consumer journey lah, tadi simple consumer journey, expanded lah, itulah. You ada need, want recognition, you ada awareness, knowledge, ini all the traits yang you perlu ada dalam expanded consumer journey. Ni best. Apa maksud low involvement dengan high involvement product? Okay, high involvement dengan low involvement. High involvement product ni produk yang you kena fikir banyak. Contohnya nak beli rumah, nak beli kereta, kena fikir sebab dia mahal. Okay, yang produk-produk yang high involvement ni macam dalam ni dia kata less frequently purchase. Apa? You beli rumah tiap-tiap hari tak kan? Beli kereta tiap-tiap hari tak kan? So benda yang less frequently purchase. Benda yang jarang-jarang beli. And it is more complex. Nak beli kereta, nak beli rumah, semua kompleks, betul tak? Benda yang bukan senang, bukan yang macam belilah rumah.
Tak payah tengok. And then it is expensive in nature, mahal. And require more time and effort in research phase. Ya, nak banding, tanya orang yang duduk kat situ. That is high involvement product. Low involvement product, you selalu beli. Macam kau nak goreng pisang kan, selalu beli ke kan. Goreng pisang, apa nama beli roti. Dia tak mahal. Lepas tu bila beli tak fikir panjang pun, nampak roti pap ambil. That is low involvement, low involvement product. Kemudian kita ada left brain, right brain. Selalu orang cerita left brain, orang yang menggunakan otak kanan ni lebih kreatif kan, lebih emotion dia lebih. Okay, passive learning ni pula, consumer receive information from repeated exposure. This is fully processed. Okay, which is fully processed after a product is purchased. Ini ialah passive learning. You dah selalu beli, kan? Lama-lama, you process information tu. Oh, benda ni bagus. Dia tak macam tadi. Tadi very structured. Ini you belajar tanpa formal. Macam selalu kan you, contohnya beli ubat gigi kan. Ubat gigi. Okay. Beza tadi dengan cognitive learning tadi. Okay, you fikir sebelum beli. Lepas tu tadi apa? Cognitive learning is katakan try model tadi kan. You ada kognitif, efektif dengan kognitif. Okay, you nak beli, you fikir dulu, you cari maklumat. Lepas tu efektif ialah you tukar jadi emotion, jadi oh bagus benda ni. Oh benda ni halal. Oh selama ni tak tahu yang lain halal. Oh di company Melayu juga buat. Lepas tu kognitif ialah you kata okay saya niat saya nak beli, saya belilah. Tapi dalam passive learning ialah benda tu berlaku selepas you dah habis beli. You tak nampak formal tau. Maknanya you dah beli, lepas tu you dah beli, baru you tu, oh aku beli sebab ni oh bagus juga beli ni. Maknanya semua benda tu you bukan pakai step by step. Macam all those model tadi saya ceritakan, dia ada step 1, step 2, step 3, step 4. Dia sedar tak dia berlaku macam sebelum beli cari maklumat, tengah beli ni dah beli buat evaluation. Yang ini dalam passive learning ialah you main beli you tak sedar pun all the process berlaku, dah habis baru you fikir. Oh, that is passive learning. Okay. Macam mana kita nak ukur bahawa customer kita ni dah belajar? Maksudnya kita dah ubah sesuatu dalam dia. Maksudnya dia dah kita dah ajar sesuatu lah pada dia. Maksudnya sebelum ni dia tak tahu, dia dah tahu. Macam mana kita nak kira? Macam mana nak kira bahawa kita banyak information kita bagi kat dia ni dah digunakan oleh kita punya customer. Satu, kita kena tengok dalam bentuk okay, kita dah bagi maklumat, kita dah bagi all the experience pada customer. Kita punya market share makin naik. Yang kedua, lebih ramai yang jadi repeat customer kita. Ramai yang sentiasa beli orang kita. Orang yang sama. So, increase brand loyal customers. Okay. So, how to measure? Kita ada dua. Kita ada recognition dengan recall. Recall macam tadi, you ingat. Suruh orang tu ingat. Okay, last kali barang apa yang you beli? Okay, bila saya kata sos tomato. Sos tomato apa yang last kali you beli? Sos tomato cap Maggi. That is recall. Recognition tadi ialah apa nama? You dia ada dua. Okay, aided recall dengan unaided recall. Aided recall ni macam tadilah, you bagi gambar. Lepas tu dia kata, okay, inilah saya beli, contohnya gambar sos tomato, ataupun you kata gambar, ataupun you kata perkataan sos tomato, ataupun you bagi situasi. Dia akan ingat, oh brand yang last kali saya beli ialah ni. That is aided recall. Dia kena bagi dia sesuatu dulu, baru dia boleh ingat apa benda dia beli. Unaided recall, terus bagi tahu, okay, sos tomato tak saya beli, aided recall ni you kena
bantu dia. Maknanya you tunjuk situasi, dia tu okay, saya beli benda ni, last kali ialah benda ni. That is aided recall. Okay, brand equity ialah intrinsic value of brand name. Benda ni dia mahal. Kadang-kadang kita tak faham, kenapa benda ni mahal? Kenapa benda ni mahal? Because of brand equity. Sebab of brand loyalty, satu. Consumer perception of the brand superiority, social esteem by using it, and trust. Saya ambil satu contoh je, iPhone je. Cukup. Rasa kos nak buat iPhone tu lebih mahal ke daripada kos nak buat Samsung? Tak. Lebih kurang sama je. Hardware dia lebih kurang sama je. Kos dia mungkin mahal sikit je. Tetapi kenapa satu you boleh jual sampai 6,000, 8,000, satu kenapa you boleh jual 2,000 lebih? Because of brand equity. Sama juga macam di Malaysia ke, you tengok okay, apa perbezaan antara harga kereta-kereta. Featuresnya sama, harganya berbeza. Satu sebab itulah brand loyalty. Macam saya kata, macam iPhone. Orang lebih loyal kepada brand. Consumer perception of the brand superiority. Orang ingat, iPhone lebih hebat daripada Samsung. Lebih hebat daripada Xiaomi. Lebih hebat daripada Oppo. So, bukan manufacturer's perception, bukan manufacturer's claim, but it derives from consumer perception. Consumer itu sendiri yang fikir brand ni lebih superior daripada brand lain. And social esteem that using it provides. Contohnya, ada orang bangga pakai iPhone. Ada orang bangga pakai BMW. Kan? Do you know that harga second hand BMW tu lagi, saya ambil macam ni lah, 5 series tahun 2000 lebih, 2009 kan. 5 series ni kan, BM, lebih, katakan you beli kereta Beza sekarang, Beza baru, satu Beza baru, you boleh dapat 2 BMW 5 series sekarang. Orang tak tahu, resale value of BM amat teruk. Tetapi, orang beli second boleh nampak, saya ambil satu contoh je. Balik kampung. Saya suka tau bila zaman-zaman dulu bila balik kampung, dia punya measurement dia, kehidupan dia amat mudah. Contohnya, sekarang saya tak tahu kalau zaman dulu lah, tahun 80, 90, even awal 2000. Di balik kampung, orang tanya, kerja apa? Kerja is a very subjective term to elaborate. Macam you cerita, saya ambil contoh-contoh. Oh, saya lah CEO bank. You ceritalah dekat nenek you. Tengah duduk kampung. Nenek, kau kerja bank. Oh, kau kerja apa? Manager. Betul-betul manager lagi rendah dari CEO kan. Tapi, nek, manager. Oh, hebat cucuku. Manager bank. Ataupun, balik rumah, kau pakai, Din, kau pakai kereta apa sekarang? You terang lah, pakai Audi kan. Saya pakai Audi Q9. Oh, kenapa tak pakai Mercedes? You nampak tak? Brand self-esteem. Self-esteem orang zaman-zaman dulu. Brand, kalau kereta Mercedes, walaupun Audi, some of Audi ni kereta lagi mahal daripada Mercedes. Kan? Tapi itulah social esteem yang it provides. Berbeza. Dan juga customer trust and identification with the brand. Macam itulah orang kata, contoh ni masyarakat Malaysia. Kalau pakai BM ke pakai Merc, kata, memanglah kereta ni mahal, mesti quality dia power banding dengan Proton, Tin Milo, nampak tak? Dia kata. You tahu tak, back in 1985. Proton first kali Proton Saga 85 ke 83, saya tak ingat lah. Maybe saya pun tak ingat. 83 or 85. I think 85. Proton Saga dikeluarkan. You tahu tak apa orang first kali buat? Mana-mana. Sama ada di kedai kereta dekat tempat Proton, ataupun dekat bila orang nampak Proton. Borak-borak, kau beli Saga baru ke? First kali orang buat apa tau? Ketuk. Oh, kau bagus lah besi. Dia kata, kereta apa besi tak bagus? Kalau kereta besi tak bagus, tak ada jadi kereta, mati semua orang. Tapi Proton zaman dulu mesti orang ketuk pintu. Saya tak faham. Ada ke orang buat daripada zinc kereta?
Kan? So sebab tu customer trust selalu macam sekarang, even though that thing does not happen anymore, contohnya macam malah lah beli Proton, power window teruk lah. That happened with only Wajar punya model, in which Wajar pun dah tak ada sejak daripada tahun berapa, 2000 berapa dah tak ada. Tapi bayanglah customer trust ni, once you violated your customer trust, nak regain customer trust is very very difficult. It is an uphill punya task kan untuk regain customer trust. Okay, ini group activity tak penting. Okay, dah habis chapter ni. Kita pergi ke chapter seterusnya. Sebab KQB 1 dia dah habis dah chapter ni. So you hari tu ada ni kan cuti. Okay. Chapter tadi ialah tentang customer learning. Macam mana kita nak bagi customer tu learn new information. Macam mana kita nak, yelah, customer dia dah ada banyak produk. So saya kata we are competing with not only one, two, maybe thousands of product. So macam mana kita bagi dia consumer learning, macam mana input kita bagi pada dia. That was chapter tadi lah. So now this chapter, this topic 2C, kan dalam topik ni ada chapter 6, macam mana kita nak form attitude of our consumer dan change. Sama ada sekarang katakan dia dah suka produk tu, sekarang dia nak change, suka produk you pula. Ataupun sekarang dia undecided, tapi you nak form dia untuk suka you lah. Satu, dia tak ada pegangan, dia tak ada brand yang dia suka. Sekarang dia sekejap pakai tu, sekejap ni, tapi you nak form dia, you nak mold dia into buying you punya produk. Satu. This is what's going to happen throughout this chapter lah. Second one is that consumer ni dah suka benda lain, tapi you nak change dia supaya suka benda ni. So this is what we hope lah daripada chapter ni. Nampak tadi learning. Chapter yang sebelum ni adalah consumer learning. Sekarang ni attitude, macam nak ubah attitude. Dalam ni ada juga, you akan balik, we will revisit again try component attitude model tadi ya. Hari ni berapa bulan? 12. Okay. How consumers' attitude influence their decision making. Macam mana dia punya sikap dia akan influence, akan influence dia punya decision making. Macam mana sikap dia? Contohnya ada orang ni memang kuat marah aje kan. So kata, alamak, macam mana nak approach orang ni selalu marah kan. Macam mana kita nak bagi orang marah ni boleh beli produk kita? Macam mana orang ni kan? Kemudian kita ada tadi try component attitude model ialah cognitive, affective and cognitive tadi. Okay. And then how are we going to apply multi attributes model to change consumer attitude? Ada banyak. Kemudian macam mana nak alter consumer attitude? Lepas tu macam mana kita nak, macam mana nak persuade orang? Ada dua cara persuade orang, ada central route dengan periphery route. Ada dua cara macam mana nak persuade, nak persuade orang. Lepas tu nak understand what is cognitive dissonance. Macam ni senang je saya nak terangkan you cognitive dissonance. Sedar tak kita ni, contohnya kita ni kedekut. Kedekut lah, kita ni berhati-hati dalam melaksanakan pembelian. Tapi hari tu kita beli, kita main beli je, mahal tak apa. Lepas tu balik-balik rasa, macam salah. Aku ni jenis tak beli mahal. Aku beli mahal. Cognitive dissonance ni makna you sedang bercanggah dengan sikap you. Dan you rasa macam, itulah rasa macam salah. Dia macam tak jive. Attitude you selama ni dengan pembelian you tak jive. So dia akan menimbulkan cognitive dissonance. Contohnya menyesal lah. Kenapa lah aku ni hari ni? Selama ni aku beli seluar RM10 je dekat pasar malam. Tiba-tiba aku pergi dekat KLCC, aku beli seluar RM2,000. Dia kata pelik juga. Dia ada cognitive dissonance.
Lepas tu kita nak understand how people assign causality to events. Kita nak bagi sebab benda ni jadi sebab ni, ataupun kerana kita nak sebab dia lah benda ni jadi. Ataupun take responsibility, sebab aku benda ni jadi, ataupun shift blame kepada orang lain benda tu terjadi. Okay, satu. Kita yang first kali ialah kita nak tahu macam mana consumer attitudes influence their decision making. Okay. Nak tanya ni sesi menanya-nanya. Siapa tidur? Okay, sekarang untuk produk ni, you boleh cerita, saya tunjuk gambar, you boleh cerita, you suka, you tak suka, you benci, you sayang, biskut Cak Jacob. Suka. Okay. Dia ada tau, you suka, you tak suka. Lepas tu dia kata, saya biasa-biasa. Biasa-biasa mana? Kalau tak ada pun saya hidup ke. Dekat mana you sekarang? Biasa-biasa. Kan? Biasa je. Biasa kan? Biasa-biasa kan? Boleh hidup lagi kalau tak ada. Ada tak orang kena kata tak boleh hidup tak ada Jacob? Tak ada kan? Okay. Bank Islam? Boleh. Kena ada. Kena Kena ada. ada. Kenapa sama hari ni dengan semalam? Jawapan dia. Bukan Sebab duit PT masuk dalam Duit. tak, bukan suka tau. Ayat dia kata apa? Semalam sama. Kena ada. Dia kena ada nak beli Shopee je. Musim. Kan? Sebab MPM boleh. sebab dia kata Kalau tak nak, ada, nak Bayar yuran. bayar yuran kan. Sebab tu saya suka semalam macam kena ada. Betul. Okey. Tilaf. betul, kena ada. Tak boleh ke ni? Boleh. Boleh apa? suka. Bahasa mahal. Tapi ramai yang addicted kan pada tilaf kan. Betul. Kan? Sikit nampak tilaf, kalau tak nampak tilaf dia tak cari, tapi kalau nampak dia wajib beli. Kenapa? Pengaruh Tilaf. tu. Dia kena beli. Saya nampak ramai tu macam tu. Tesco? Ini umat uncle. Biasa-biasa. Biasa. Okey, Nuraini. Mana tadi Nuraini? Yang cakap biasa-biasa tadi? Nuraini. Mana nama dia tadi panjang ni? Nuraini apa tadi? Ya saya. Okey, Nuraini. Rumah kat mana? Nuraini rumah kat mana? Ya. Rumah dekat mana sekarang? Ismail. Dekat mana? Dekat mana? Dekat Ismail? Kat Bukit Payung, Marang. Bukit Payung, Marang. Bukit Payung, Marang. Dia Bukit. punya. Tak ada lain. Dia punya. Tak, ini bukan masalah tak ada. Ini bukan masalah tak ada line. Ini masalah cover line ni. Masalah cover line. Okey. Saya ambil contoh. Macam sekarang dekat tempat saya. Dekat tempat saya. Sebelum ni kita tak ada PKPB, kita tak ada apa. Sebab saya punya rumah saya ialah sempadan dengan nilai. Betul-betul sempadan dengan nilai. Belakang rumah saya ialah nilai. Tapi saya di Selangor. Sebelum ni saya nak beli barang, saya boleh pergi Tesco dekat nilai, Maidin dekat nilai, Maidin dekat nilai, saya boleh beli Giant dekat nilai, saya boleh pergi Ion, saya boleh pergi Grand Union, saya boleh pergi Mesa Mall, Jaya Grocer, betul. Bila PKPB saya tak boleh lintas. So di Sepang ni, di Salak Tinggi ni, satu je tempat ada, kita ada di Econ Safe dekat Kip Mall, Kota Warisan. Itu yang kita tahu, bila kita dalam keadaan kita biasa dulu, tak ada PKPB, tak ada PKP, tak ada COVID ni, kita tak pandang pun Giant, sebab kita kata benda tu biasa, nak pergi, tak nak pergi. Tapi bila Allah tarik nikmat tu, PKP nikmat untuk merentasi negeri tu, lepas tu kata, you dah mula merindui Giant, merindui Tesco sebab you tak boleh beli barang. You nak beli barang dalam keadaan yang banyak dan murah, you boleh pergi tu lah Econ Safe. Tapi dekat Kota Warisan akan beratur. Sebab tu macam, kalau macam kita tanya, sekarang is 2020 and zaman COVID. Kalau saya tanya sama dengan
student last sem 2019 ke kan, time last year, mesti jawapan dia Tesco biasa je lah. Tapi bila keadaan sekarang kan, dalam keadaan sekarang very important. Kalau tak ada, you nak pergi, contohnya nak pergi kedai-kedai runcit, kadang-kadang barang tak cukup betul. Nak katakan you nak masak ni, apa nama, daun kesum tak cukup, macam mana nak masak? Ini tak ada, itu tak ada. Kan, selalu you pergi hypermarket ni sebab dia ada banyak benda, dia ada semua benda. Okey. Okey, ni apa nama, Dutch Lady macam mana? Okey je. Okey. Biasa-biasa. Kalau ada susu, you minum macam apa? Belief. HL. Dash Lady tapi chocolate. Dengan Farm Fresh. Lady strawberry. Dash Lady. Okey, saya nak tanya satu soalan kepada orang yang minum Dutch Lady. Kenapa minum Dutch Lady? Sedap. Sebab sedap. Daripada kecil minum. Ingat tak tadi, that is consumer learning. Yang apa nama, over a period of time. Okay. Saya minum Dutch Lady. You nak tahu kenapa sebab? Ni nampak ni? Itu je, sebab ni je. Nampak tak? Kesa. Sebab susu lain tak ada penutup ni. Susu Fernley Penutup dia lain. penutup di sini tekan macam tu, yang dia tahu susu you besok dah tak boleh pakai lagi kalau masuk MTIS sebab dia dah basi. Susu yang Dutch Lady dia ada yang putar-putar atas tu, boleh tahan lama. Itu je sebab saya beli. Kalau tak, susu semua sama. And for your information, you nampak tak, susu cap Tesco pun dibuat oleh Farm Fresh, betul? Betul. Susu cap Tesco. Sekejap, saya nak ambil satu susu sekejap dalam tiai saya sekejap. Saya nak ambil, saya nak tunjuk ni. Dah sikit. Boleh. Promote lah MBA lah. Jangan dulu. Promote lah jadi. MBA barang terbaik. Okey. Boleh nampak susu ni? Boleh, sir. Okey, pernah nampak tak susu ni? Tak. Saya pun tak pernah nampak susu ni. Tapi hari tu saya pergi ke Econsave, Kota Warisan, sebab susu Dutch Lady habis. So yang lain tu, susu lain tu ada tapi dia tak ada tutup ni kan. So kalau saya tengok susu ni, you nampak tak? Siap ber truly original macam tulisan India kan. Kan, lepas tu saya kata ini susu India benda semua, tapi saya tengok ada halal. Lepas tu you sedar tak, kebanyakan susu ni dipanggil single proprietor, maknanya orang company yang kecil-kecil. You baca sekali dekat sini, dibuat oleh Farm Fresh Milk Sdn Bhd untuk Ravi Raj Sdn Bhd. So yang buat ni ialah Farm Fresh juga. Orang Melayu kan. Susu cap Tesco pun Farm Fresh juga buat. Sebab Farm Fresh ni antara yang terbesar sekali pembekal susu di Malaysia, dan orang Melayu, orang Islam. Itu tu kata. Sebab saya suka memang yang ada tutup ni, memang baguslah, boleh tahan lama. Alright. So Asia. Apa you punya perasaan terhadap Asia? Perlu ada. Perlu ada kan? Lebih-lebih lagi sekarang dengan Malindo dah macam nak tutup kan. Malindo pun tinggal kapal terbang yang kecil kan, Fokker ke apa kan, kapal terbang yang kecil dah bukan Fokker, ATR kan. Dia tak ada lagi kapal terbang besar kan, dia dah pulang balik kapal terbang besar. Dan dia murah dulu, dia sama lebih kurang macam Asia. Sekarang kita untuk murah kita ada apa? Kita ada Asia je. So dalam keadaan sekarang perlu. Sebab kalau tak ada Asia, kita tinggal kapal terbang mahal je lah. Betul lah, nak pergi Langkawi ke apa semua depan ni jadi mahal. Nescafe. Tak Boleh. suka. Tak suka. Dia tanya, dia punya parent. Kita ada Indo Cafe. Kita ada Indo Cafe. Indo Cafe tu Indon punya. Semangat kita ada Indo Cafe Itu Indonesia punya.
Indomie, Indo. Kan? Kita. Okey, Nescafe. You tanya, ni sekarang kan ada mak, pak, abang ada kat belakang. Tanya dia, Nescafe lama dengan Nescafe tahun 90 dengan Nescafe sekarang sama tak rasa? Nescafe sekarang rasa cair. Lain Sama tau. je. Lain. Nescafe dulu pekat lagi. Nescafe sekarang cair. Tapi nak buat macam mana? Sebab sekarang Nescafe satu pack berapa? Dia tak banyak beza dengan kopi cak ayam. Sebab apa? Dia tak boleh jadi mahal. So nanti orang tak beli. So untuk dia jadi murah sama tu lebih kurang mahal RM1-RM2, dia punya kandungan tu akan jadi lain lah. Milo? Suka. Saya nak tanya. You boleh minum cap lain tak? Boleh. Cap oligo ke? Tapi rasa dia Rasa dia tak sama lah dengan rasa dia tak sama Milo. kan? Sebab tu bila orang cakap Milo, ini bukan Milo ni. Ini apa lagi ada? Oligo lagi apa? Yang warna coklat. Ovaltine. Ovaltine, Cocotin. Iko. Vico. Yang saya satu Vico dengan oligo lah. Kan? Vico. Tapi rasa dia still tak sama, betul? Betul. Sebab tu bila orang kata, boleh tak kalau you kata you pergi kedai, you nak Milo, orang bagi Vico. Tak boleh. Tak boleh kan? You akan first Boleh. ni, you akan ini bukan Milo dek, betul tak? You boleh detect rasa Milo atau tak? So sebenarnya untuk Milo kita memang nak Milo. So kita sebenarnya tak boleh hidup tanpa Milo yang betul. Betul tak? Sebab kalau kita nak Milo, kita nak Milo lah. Kita tak boleh substitute. Koko lagi sedap. Tambah koko. Hot cocoa lagi sedap. Hot cocoa memang sedap tapi dia lagi mahal dari Milo. Betul tak? Betul. Betul. Okay. Itu mahal. Cadbury lagi mahal. Cadbury hot chocolate kan? Potong kaki je. Boleh. Bukan potong kaki. Bangun-bangun kaki tertinggal. Jatuh sendiri. Okey, Aeon. Boleh. Boleh. Tak, saya nak dengar yang perempuan ni. Sebab Aeon ni selalu Okey. perempuan suka ni. Aeon. Ke semua dah senyap pergi Aeon ni ramai-ramai. Dah tegar. Bukan apa, you nak pergi mana? Dekat Aeon ada Kaison, ada apa semua kan? Saya dah tahu. Aeon ni semua perempuan suka Aeon ni. Okey, Aeon. Ni wayang Sekarang dah tutup kan? Tak suka je. Dah lama tak Boleh. Melalaikan. Lagu. Lagu. Astagfirullahalazim. Semua sih. Ya, ambil tasbih ya. Okey. Saya rasa last week kan Persatuan Pengusaha Wayang kan, dia kata wayang mulai this week ke last week tutup sehingga dia beritahu kelak kan. Kata yelah dengan keadaan sekarang siapa berani nak pergi sebab udara kat dalam sana kan tak bergerak kan. You duduk tengok wayang 2 jam lebih. Bahaya. Okey. Cadbury. Boleh. Suka. Okey, saya nak ambil satu contoh. Cadbury dengan Tango. Sedar tak? Cadbury ni sama macam kisah Milo juga. Coklat lain tak boleh rasa sama macam Cadbury. Betul? Betul je. Sebab saya tengok macam Tango pun, Tango jauh lebih murah, betul? Betul je. Lepas tu dia ada rasa yang sama, dia ada yang nut and dia ada macam-macam kan, sama juga macam Cadbury tapi rasa dia lain. Kan? Okey. Betul je. Starbucks. Melalaikan je habis duit. Okey. Chocolate. Apa benda tu cakap? Abang. Saya cakap betul. Saya suka pergi Starbucks. Kalau orang yang bayarkan. Sama je dengan saya je. Kan kalau saya bayar memang tak nak lah. Sama. Kan punyalah Kalau mahal. free, kalau free lagi lah best. Sebab kalau orang kata, Din jom kita pergi Starbucks, saya kata tak ada masalah selagi kau belanja. Kalau sebab Starbucks ada benda bawah RM10 ke? Tak ada. Semua ada. Ada air mineral ke? Ada RM8 apa? Air basuhan tangan.
Basuh tangan berapa ringgit je kan. Saya tak tahu lah. Itu buat basuh tangan RM8. Berkata letak dalam cawan. Ni basuh tangan RM8. Starbucks, saya cakap terus terang, saya dulu waktu belajar dekat US, saya memang ketagih Starbucks. Sebab Starbucks murah. Ingat tak, dekat sini kan kita ada Frappuccino kan, yang jual, Starbucks ada jual dalam botol dekat 7-Eleven, betul? Dia jual Tak perasan. dalam botol tu. Dulu mula dia jual RM12 sebotol dekat 7-Eleven. Lepas tu saya tak ingat lah sekarang ada berapa. Saya dulu, satu hari waktu saya belajar dulu, saya akan minum 6 botol. Dia buku dalam kertas tu, dia letak 6 botol tu sebab murah. Dulu 6 botol berapa dolar je? $4 kot. 6 botol. Balik-balik Malaysia, saya tengok, ya Allah mahal ni, RM12 sebotol. Kan, dulu murah lah. Tapi bila sampai kat sini, saya tengok, minta maaf lah. Starbucks di sana bukan gaya kehidupan. Sebab orang putih, dia memang hantu kopi. Dia berbeza dengan UK. UK dia orang hantu teh. So orang English apa semua tu dia suka tea kan, dia tea person. Tapi di US dia memang kopi. Kalau dia tengok dia nak pergi kelas, on the way kelas semua orang bawa bekas air memang kopi, jalan minum kopi, pergi kedai kopi. So dia macam way of life, dia kena kopi, dia nak recharge. Macam saya kadang-kadang kelas saya dulu pagi kelas macam you all ni semua kelas pukul 8 kan. Saya dulu kelas 7.30 pagi. You bayanglah kelas 7.30 pagi musim sejuk. Ada snow kan, you memang minum kopi so tak mahal lah. Kadang-kadang you beli, lepas tu satu hari tu you boleh refill free. You pergi mana-mana je, tunjuk Starbucks you punya cawan tu pak boleh refill free. Kadang zaman dulu lah. Tapi bila balik sini, Starbucks tu ialah simbol esteem, simbol status orang. Saya pun pelik kan. Di Malaysia kan boleh benda-benda simple macam minuman dan makanan pun boleh jadi satu simbol status dalam masyarakat. Mami. Tak makan. Ini apa melarakan? Tak, saya tu tak makan ni je. Tak makan Dah budak Cik. Padahal terus bunyi. Okey, Mami siapa suka makan Mami kat sini? Saya je. Suka. Tahu tak Mami ada Mami Ghost Pepper tu, limited edition, warna biru ke warna silver? Tak pernah rasa. You rasa lah, lepas tu memang masuk jamban lah. Memang podes lah. Apa nama? Yang warna pink pun ada. Ghost Pepper warna pink ada? Tak, yang warna pink punya. Ini ada banyak version. So saya tengok yang tu yang ditulis apa, limited edition Ghost Pepper warna silver ke warna biru? Biru silver kot. Biru Jadi dia punya pedas. Saya beli time PKP tu lah. Saya beli dekat Shopee. Kan, anak kata nak try. Saya kata, siapa makan benda ni? Tapi ada juga, dan laku juga. Benda tu. Okay, Mami. Boleh. Mak, kau tahu tak apa tu mak? Boleh. Apa tu? Apa tu tak nampak lah. Memang kata buku. Mengingatkan buku. Buku. Makanan. Okey lah tu kan. Okey, kita tunjuk tu. Ada orang saya ni apa? Umat tahu. Dad yang biasa bawa di rumah. Ini apa ni? Suka? Sayang? Tak suka je. Tak Haram. suka. Ni benci. Benci. Barbican. Sebab tu nampak tak? Tadi kita buat learning kan, kita ada condition learning, kita ada cognitive learning, apa benda semua, and observational learning. Okey, saya ambil satu contoh je. Sebab tu saya kata perbezaan apabila you duduk daripada negara ke negara. Macam agak di sewaktu saya duduk di US dulu, persepsi orang di Malaysia ialah orang di US semua minum agak itu rampant apa benda semua. Tapi saya memang kawan dengan orang putih ramai. Macam petang kalau nak lepak dengan dia orang akan kata dia takkan paksa, dia akan tunjuk agak. Saya kata no, I don't drink. Dia rasa orang putih cakap apa. Bila saya kata okay, no, I don't drink. Berbeza Malaysia dan di Amerika. Dekat Amerika you tahu apa? Saya kata sorry, I don't drink. Dia kata, oi,
That is good. I wish I can be like you. Orang beli putih kata, dia kata, I wasted a lot of money. Kan dalam benda ni. Dia kata, macam mana lah kau tak minum? Dia kata, yalah sebab aku Islam memang aku pun tak fikir nak minum, bau busuk. Lepas tu dia kata, okey. Tapi bila kat Malaysia, tak rock lah tak minum. Saya ambil contoh lah, dulu saya balik Malaysia, budak-budak Malaysia keluar, lepas tu minum. Saya kata, apa sebab dia kata tak rock lah tak minum. Saya kata, orang kat US pun tak nak minum tu. Orang putih pun kata tak elok minum. Macam mana orang Melayu nak minum? Tu dia kata, orang kat Malaysia kata tak rock. Apa kena mana rock nak minum? Kan, itu yang kita tak correlation. Ni genting kasino. Apa pendapat dia? Ini melalaikan. Betul-betul melalaikan. Ni bukan melalaikan, ni haram. Haram. Cik. Dia kata macam makruh je tadi kan. Dia melalaikan. Tapi orang tak nampak masuk. Yang makro tu Marlboro je. Nah, ni genting kasino. Memang kelakar. Pernah invest. Genting, kita selalu pergi genting kan. Main timpak ke, duduk dekat apa nama tu? Apa nama? Factory outlet. Kabel car factory outlet. Saya tak berani naik kabel car. Kabel car dia cermin kan? Kabel car dia sebelah factory outlet dia kan? Mahal betul factory outlet dia. Apa dia panggil lah? GPO. Apa benda? Saya tak ingat. Genting. Genting Premier Outlet kan? You bayangkan lah, hari tu saya pergi. Wife saya, sebab saya dah lama tak pergi. Bukan berzaman saya tak pergi Genting. Tapi sebab saya ada bengkel kat Genting. So saya tengah bengkel, saya kata dengan wife saya, okay, you pergilah GPO. Genting Premier Outlet. Lepas tu saya keluar sejak dari bengkel, saya kata jom kita makan. Saya ni jenis suka makan dekat tempat yang fast food. Bukan fast food macam McD, tapi saya suka makan apa nama chicken rice shop. Betul? Chicken rice shop, benda-benda macam tu lah. Ataupun Kenny Rogers. Sebab bagi saya, simple. Berbanding, kalau you keluar tempat itu, you nak pergi apa nama, dia pergi food court. Lepas tu saya kata, okey lah. Sebab saya makan, anak saya 3 orang, saya makan berlima, RM70. Dia kata, standard lah 5 orang makan dekat chicken rice shop. Lepas tu, besoknya saya ada bengkel lagi. Saya kata dengan saya bagi duit saja. Lepas tu, pergilah Genting Premium Outlet. Saya kata, boring lah bang makan apa nama yang fast food. Dia nak makan nasi campur dekat apa nama? Dekat food court. Dekat Genting Premium Outlet. Cuba teka berapa ringgit? 120. Dia tahu tak? Dekat 300. Oh. Mahal betul. Saya terkejut. Saya kata, ni berapa? 200 lebih ke? 300 lebih ke? Sebab dia rasa kata, lauk dia, macam anak saya yang kecil pun saya rasa nasi campur dia 40 lebih, 50 lebih. Seorang. Saya terkejut, saya kata, lebih baik pergi makan apa nama fast food tu, RM70 kita makan 5 orang. Lepas tu ada satu tu 80 lebih. Yelah, you ambil nasi campur. Lepas tu ada lauk ni, ketam seko. Ketam saya tu mungkin 30 kot seko. Nasi campur apa benda semua. Saya kata terkejut tu dengan air. Berapa ratus lah. Saya kata rasa patutnya makan ni lah. Tapi sebab harga kat situ mahal. Kan? So lepas ni ingat pergi Genting tu, Genting apa nama Premier Outlet jangan makan lah dekat food court mahal. Okay, attitude sikap kita. Okay, ingat tak? Sikap kita ialah learn predisposition. Kita belajar. Sikap tu tak datang dengan sendiri. Kita belajar daripada, macam tadi kita belajar daripada observation. Learn, you kena ingat dia learn predisposition, itu satu. Yang kedua, consistent. You punya sikap ni konsisten. Ada tak sikap dia berubah? Kalau you tak suka, itu tak suka benda tu. Contohnya macam tadi, arak. Dia memang benci arak. Kat mana-mana pun kita tak benci, betul? Sebab tu saya kata, attitude ni ialah konsisten. Kalau you orang kata, janganlah, dia ni bengis. Dia akan konsisten kebengisan dia kan. Orang kata beristiqamah dalam kebengisan dia. Kan, sentiasa je bengis. Ataupun orang tu sentiasa senyap. Kau jangan cakap dengan dia memang senyap, dia tak cakap dengan orang. Sikap dia memang macam tu. Dan dia konsisten. Jarang ada orang yang jenis sekejap tak boleh. Dalam hal ni boleh pula. Tak apalah. Macam ni contoh lah.
pergi kat sini. Tak apa, kita nak wuduk ni kita mazhab Hanafi ya. Kita nak solat ni mazhab tu. Sekarang kita nak beristinja mazhab tu. Mana ada orang tu, selalu ada orang konsisten, betul tak? Dia tak boleh ikut kesesuaian dia, sentiasa berubah kan. Okay. Consumer learn attitude. Attitude ni kita belajar. Itu masalah dia. Kadang-kadang kita belajar daripada orang yang tak betul. Saya ambil contoh. Siapa sini tak makan tempe? Saya Kenapa tak makan tempe? Kena marah. tak suka. Dia Kenapa orang tak? Penang je. Kenapa? Oh, orang Penang tak makan tempe. Kalau buat kalau orang Penang akan makan tempe kalau buat kari tempe. Kari tempe. Tak ada, kita ada kan. Kari tempe ke kita buat apa lagi? Asyik kari kepala kambing, kari tempe kali mak. Kari tempe 44 hari. Ataupun kita buat apa nama tempe parapu apa semua kan. Buat je tempe apa. Tapi dalam rojak, dalam pasumbuk ada tempe kan. Tapi saya tak pilih tu. You tak pilih. Sebab kadang-kadang kita tak makan benda ke, kita tak tahu sebab orang kata benda tu tak sedap. Lepas tu sama juga macam kita, ada orang kata Muhammad tu sombong lah, tak payah cakap dengan dia. Lepas tu you pun tak naklah duduk dengan orang tu, nampak tu you jauhkan dia. Lepas tu dalam 5 tahun lepas tiba dalam satu event tak sengaja, you terpaksa je duduk sebelah dia. Lepas tu you borak dengan dia, cakap nice guy ni Muhammad ni. Kenapa orang cakap dia teruk? So saya kata, sometimes we learn our attitude, tapi sometimes kita learn from the wrong party, daripada orang yang salah. So kita punya attitude formation tu jadi salah. Contohnya macam makan, macam ada orang, saya ambil contoh, siapa sini tak suka makan vitamin? Ya je. Tak suka. Okey, ada tak ada orang suka makan vitamin tapi dia suka dalam satu bentuk je. Macam ada orang suka vitamin, dia suka vitamin tu cair je. Ada orang suka vitamin tu pil je. Ataupun ada orang suka vitamin tu vitamin yang boleh dicairkan jadi air. Macam apa? Barokah tu kan. Yang Tun M minum tu bagi. Sedar tak? Dan ada orang tu jenis dia tak kisah, dalam bentuk apa pun vitamin jadi aku makan. Kan? Sebab tu dia kata, saya tak makan vitamin kena vitamin yang saya suka makan yang cair. Kan? Sebab you learn. Okay, source of attitude formation is from your experience, your family, media, social media. Ini source of ni. Okay. Okay, importance of attitude in consumer behavior. Macam mana sikap consumer ni penting dalam membentuk consumer behavior ni. Satu, daripada sikap ni kita boleh tahu orang suka apa. Dan kita boleh tahu sama ada orang ni willing tak nak berubah. Sebab ini dalam chapter ni ialah kita nak bentuk dia atau kita nak ubah dia. Daripada sini juga kita boleh buat promotional strategi yang untuk membantu dia form dia attitude ataupun ubah attitude dia sekarang. Untuk apa nak inilah. Okey. Rules for personality factors. Apa ni kan? Satu ialah needs for connection. Ada orang suka dia bagi information banyak. Kan? Ada orang suka visual, ada orang visual. Ada orang suka banyak information. Ada orang suka membaca. So you have different types of customers, potential customers. Okay. Saya jam apa? Saya punya jam habis bateri kat rumah. Baru pukul 10. Okay. Innovativeness ni dia suka kalau you nak bagi customer, macam tadi saya kata, you nak customer tu berubah, customer akan tanya, apa beza benda ni dengan yang dah ada sekarang? So dia kena ada inovasi sikit pada produk tu, kena ada perubahan sikit. Lepas tu dia kata, what is different from the rest of the product range dalam industri ni? Sebab tu dia kata, you nak ubah orang, satu, you kena bagi dia info, connection.
Second, you kena ada something penambahan ke perbezaan terhadap produk you. Okay. So tadi dia kata attitude is consistent with behavior. Okay. Okay, how situation affect attitude? Macam ni, contohnya. Bateri. Dalam keadaan ribut nak datang, so dia kata, oh, okay, so saya kena belilah bateri. So dalam keadaan situasi berbeza, you akan beli. Contoh macam sekarang, kalau saya kata dengan you, jom pergi beli bateri. Tak apa-apa beli bateri, tak ada guna pun. Tapi macam saya, situasi bateri jam saya kat rumah habis. So saya tak tahu pukul apa. Macam semalam lah, saya relax, sebab jam tu, dia mati dekat pukul berapa lah? 8.50. So semalam saya buat kelas, lepas tu saya kata, baru 20 minit 8.50 tu lah, baru 20 minit. Lepas tu bila saya tengok jam dah pukul dekat pukul 10, baru saya sedar kan, bateri dah habis. So saya kata dalam situasi akan mengubah attitude orang. Contohnya kalau keadaan ni sekarang tak ada apa-apa, saya tak nak beli bateri. Tapi keadaan sekarang bateri saya habis. Untuk saya tengok jam. Kan? Sebab tu dia kata situasi will affect attitude. Okay, ni yang tadi try komponen attitude model. Tadi kita dah terangkan. Kognitif tadi ialah knowledge perception about product. Kemudian efektif tu emotion dengan feeling about product. Kognitif tu action behavior tu product. Nak beli ke, tak nak beli ke, nak beritahu orang, nak supaya beli ke, nak advocate, nak pujuk orang ke, nak suggest ke orang nak beli ke. So this is the process tu. Try komponen attitude model. Kognitif, efektif dengan kognitif. Ya, ni tadi dah terang. Efektif. Okey. Dalam efektif ni, sebab kita nak nilai emosi orang. Macam mana kita nak nilai emosi orang? Sebab selalu kan you ada buat, you ada isi survey kan. Orang kata, agree, disagree, strongly agree, neutral. So you nak nilai orang punya perception, orang punya emotion is through Likert scale. Kan? Untuk final year project ni ada antara kamu yang buat survey kan. You pakai Likert scale kan. Okay. Macam ni pun ada Likert scale. Kognitif tadi sama ada orang nak beli ke tak beli. Ni macam mana nak nilai dia. I will definitely buy. I will probably buy. Not certain. I will not buy. Okay, you nak ni. Okay. Ini sekarang berapa? Saya akan stop sekejap lagi. Nampak ni logo USIM? Nampak ke? Nampak. Okey, Mat. Hari ni pelik sikit. Hari ni semua lelaki cakap ni perempuan yang pergi mana masak ke apa? Sempena Deepavali kan, weekend ni. Buat kari tempe ke? Buat kari tempe dengan bawa muruku kan. Perempuan mana pergi hari ni? Okey, nampak logo USIM? Nampak? Nampak ke? Marah. Nampak ke? Okey. Explain your attitude towards USIM. Dia tengok logo tu apa? Suka, sayang, Bangga. bangga. Betul. Betul. Terharu. Terharu. Aisyah. Aisyah binti Hasan. Apa perasaan dia? Bangga, teruja. Kerja. Uish. Sampai Banyak sangat tu. happy sangat sampai lompat tingkat 1 lah. Okey. Nabila. Nabila Huda, betul ke nama dia? Betul. Nabila Huda. macam penyanyi tu lah. Nabila Huda. Tengah tengah dalam studio ke? Tengah buat album ke berapa? Ke-8? Ya, saya. Okey je. Testing suara pun macam penyanyi kan. Okey. Tengok logo USIM apa perasaan you? Rindu. Logo. Saya tak dengar daripada semalam. Betul, bagus. Ada orang kata rindu. Okey, bagaimana ianya membentuk kepercayaan you terhadap universiti? Bila tengok logo tu macam mana dia bentuk kepercayaan you terhadap universiti? Saya cakap Jangan nangis. Tak apalah. Okey, tapi saya nak tanya satu soalan lah. Lepas ni, kalau ada peluang, adakah anda akan buat master kat USIM? InsyaAllah. Okey, alright. Orang lain pula.
Siapa ni? Mariam. Ya Mariam Hasanah. Pelik ni, selalu perempuan bila saya sebut nama laju ni. Hari ni memang ramai buat maruku ni. Buat vade kan. Easy buat maruku tu. Betul, vade, kari apa? Kari tempe. Eh. Okey, tak apa. Okey, saya tanya siapa? Natasha. Natasha Humaira. Okey, adakah anda akan buat master di USIM? InsyaAllah. Kalau ada peluang, dia bagi banyak-banyak universiti dan semua free, mana you pilih? USIM ke tak? Katakan you dapat, okey, masuk USIM InsyaAllah free, Ustaz. masuk USIM free, masuk UIA free, masuk UiTM free. Mana you akan Tetap masuk di USIM? hati. Tetap di hati. Okey. Adakah you ada adik tak? Ada? Okey, adakah you akan recommend? Sorry. Tak nak, tiada sorry bagimu. Terkeluar. Tiada sorry bagimu. Okey, apa nama, adakah you akan recommend adik you masuk USIM? Tak tahulah tengok dia suka ke tidak. Tapi saya akan Okey, adakah you akan hantar kalau nanti ada anak, akan hantar anak masuk USIM? hantar insyaAllah. Adakah nanti kalau you dah banyak duit sangat, you akan mewakaf sebagai alumni? You akan buat wakaf pada USIM sebagai alumni USIM? Boleh insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Bagus ya. Bagus. Soal jawapan yang sentiasa beristiqamah dalam kebaikan. Cik. Okey. Akan tetapi, macam saya ada tanya juga dengan student, adakah anda, jikalau anda ada peluang untuk buat master ke tempat lain dan semuanya adalah free, adakah anda pilih USIM? Ramai juga yang kata tak pilih USIM. Adakah anda akan recommend kepada adik-adik anda? Adik yang senyap, batu gelap. Lepas tu, adakah anda akan hantar anak anda ke USIM? Adakah anda akan wakafkan duit anda ke, harta anda kepada USIM? You tahu tak? Sebab tu saya kata, attitude you towards USIM tu akan reflect kepada behavior you towards USIM. Macam ada kata, sebab tu lah, kita ramai yang alumni bila kita tanya je, kalau boleh tak nak kena guna USIM pun. Dia ambil contoh, satu contoh. Sebab saya selalu ke graduate school, universiti lain. Kalau you tak percaya, you pergi pendaftaran pelajar baru, pelajar master dan PhD baru. You pergi UUM, you pergi UiTM. Kalau UUM, you pergi pendaftaran student master dan PhD, you tengok majoriti semua student, ex-student UUM. Sampai kan you tengok student PhD dia nak daftar tu semua muda, umur 20 lebih lagi. Kata, muda ni buat PhD, you master kat mana? UUM, degree UUM. Tiada pilihan lain dekat hati dia orang, dekat minda dia orang. So macam mana, nampak tak tadi kita kata tentang learning kan, consumer learning. So mana you dah put, dia kata apa, you bundle sekali ataupun you put towards you staggered kan, macam mana dia tu. Sama juga ke UiTM, you nak pergi pendaftaran postgrad UiTM, you tengok semua student ex UiTM itu perbezaan. Macam mana kita boleh shape orang punya attitude. Kan kita boleh shape attitude orang suka USIM. So lepas ni anak, sebab tu kita antara satu isu, saya ambil satu contoh, you sedar tak banyak universiti sekarang dah jual nombor plate kenderaan sendiri. UKM, UTM, UUM, semalam saya tengok Unimas pun ada dia plate number. Kenapa USIM tak buat? Sebab kita tak berani, kita takut kita buat, tak ada orang beli. Contohnya Natasha tadi. Natasha, kalau USIM keluarkan plate number USIM, you nak beli tak? Tak tahu Kan kenapa tak tahu? Katakan lepas ni you grad, you kerja, you nak beli kereta kan? You nak beli kereta, you nak pakai, you orang mana? Kelantan? Pahang. Pahang. You nak pakai plate number C ke? You nak plate number USIM? C. C kan, nampak tak? USIM tak nak. Tak, ada orang bukan apa, dia kata aku pakai plate number USIM. Sekali aku pergi tempat karaoke. Parking kat tempat karaoke. Lepas tu orang kata, USIM ni teruk.
Tu, saya dengar. Kantoi je, kantoi. Sebab saya dengar ramai orang cakap, kalau aku pakai plate number UTM ke, UKM ke, UUM ke apa semua, aku duduk dekat depan tu tak apa. Ini plate number USIM ni kan. Parking kat Starbucks pun orang dah tengok. Wah, USIM minum kat Starbucks. USIM dekat McD. USIM dekat Tesco. Oh ni Yahudi. Orang takut. Tu orang kata, nak beli boleh tapi nak pergi tempat takut je. Ataupun pakai plate number USIM, pergi tempat biasa lah, katakan pergi surau. Kan? Katakan budak ni dia ambil alam bina, architecture. Lepas tu orang nampak plate number USIM, ustaz-ustaz boleh jadi imam lah. Dia kata, alamak, aku belajar architecture je kat USIM. Sebab nampak plate USIM orang ingat ustaz. Kalau you pakai semua, ustaz boleh ni lah. Siapa ustaz? Kan? So dia kata, bagi universiti lain, plate number dia biasa. Tapi bagi USIM, connotation dia berat. Betul tak? Sebab satu, you pegang universiti yang agama. Kan? Lepas tu ada nilai-nilai murni. Lepas tu, banyak benda kecil. Orang kata nanti, ini fake ni. Orang kata USIM tapi begini. Ataupun tempat tak salah. Contohnya, you pergi Giant. Tapi parking orang tengok, ini Maghrib ni. Plate number USIM. Maghrib pergi keluar. So, banyak akan salah jatuh ke USIM. Kesian betul tu. Okey. Okey, ni kita sikit lepas tu kita tamat. Lepas ni ada kelas kan? Okay. Ada. Alright, kita bagi saya bagi 2-3 minit. Okay, how to alter kita ubah consumer attitude. Satu, we can change belief about product. Second, we can change brand image. And then we can change belief about competing brand. Okay. Satu, standard kita selalu change kepercayaan orang terhadap produk kita. Sebagai contoh ni macam Cadbury itu kan contohnya orang jumpa DNA babi lah apa semua kan. Lepas tu Cadbury keluarkan iklan tu dia kata all is good, enjoy us again. Apa-apa certified halal. So dia nak change belief, orang kata benda dia ada DNA babi apa semua, dia nak change belief bahawa ni So change belief about your product. Yang second, change brand image. Selalu you nampak company change dia punya logo. Change dia punya brand image. Sebab apa? Sebab they want to appeal to the new generation punya customer. Sebab dia kata, okay, sekarang customer kita dah okay, kita punya customer base kita ni, tapi macam mana kita nak capture golongan muda ni? So dia kata, okay, kita change our brand image. Okay, kita dah change kita punya customer belief terhadap produk kita. Kita dah change our brand image. Apa lagi kita boleh buat? Kalau kita kata kita dah change these two things, tak percaya juga. We can change belief. Ni change attitude tadi. Change image. Kita can change belief about competing brand. Macam ni Kita tak cerita pasal kita hebat, tapi kita cerita pasal orang ni tak hebat. Contohnya macam sekarang ni nampak for the past berapa decades kan, Amerika buat kempen against kita punya minyak sawit sebab dia kata minyak soybean dia power. Dia ingat tak? Amerika cerita dia power. Kita punya ialah kita tak cerita kita power. Kita cuma cerita facts. Nak tanam soybean 1 hektar hanya keluar 0.3 tan je. Tapi minyak sawit 1 hektar 4 tan. Kurang guna racun, kurang guna baja, kurang guna tenaga. So dia kata tak boleh change perception orang terhadap produk kita. Kita change perception orang terhadap produk kompetitor kita. Okay, so saya rasa habis kat sini ya. Nanti kita ni, so saya harap semua assignment semua dah hantar lah. Ya, today you punya deadline is for your task 1, your group assignment, and then next week your individual assignment punya task is due next week. So tak ada apa-apa soalan ke? Tak, saya ada soalan. Apa soalan? Ustaz ke? Assignment. Nama task ni. Okey, apa? Assignment individu tu kena letak reference atau citation tak? Wajib. Wajib. Okay.
kasih, sir. Jika tidak terletak, maka terbatallah assignment tersebut. Syarat sah assignment. Baik, sir. Kena ada citation, maka maknanya terbatallah assignment tersebut. So ada apa lagi? Ada apa? Sir, Apa? yang assignment group tu seorang akan wakil. Seorang, jangan semua orang tau. Seorang eh. Okey, baik. Tahulah rajin. Lain ada? Salsabila ke Sunniyah ke Aisyah ke Sir, Anisa? kalau contoh yang individu tu terlebih muka surat mana je? Wih, ini tahap riak. Bukan riak. Saya kalau terlebih muka surat macam mana sir? Adakah saya akan dapat markah lebih banyak? Kalau kata batal, kalau kata batal saya punya assignment tu. Dia 5 muka surat tapi tak sampai penuh lah. Saya Lima tu. minta berapa? 4? Saya minta 4. Tak apa, lebih kalau tidak mendatangkan syak, zan dan wahan. Okey. Allah. Cik. Takbir. Kan, selagi tidak mendatangkan sifat riak dia, tak apa. Tidak terbatal lah. Maka tidak terbatal lah. Alright. 4 tu wajib, 4.5 ke 5 tu sunat. Sunat. Ada lagi? So saya harap Mikdad punya assignment power Tak adalah power, cuma terlebih je. Okey, lain-lain tak ada Okey, terima kasih. So we end our class today with Tasbih Kifarah and Surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir.